tetapi kita seumpama kita berada dalam satu halaqah, dalam satu usrah, dan kita menggunakan peralatan moden yang memudahkan kita untuk bertemu, menyebarkan maklumat, pengajaran ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, apa kita bicarakan pada pagi ini adalah satu perkara yang lagi penting, juga penting berkaitan dengan penggunaan panca indera kita ini. Berdasarkan semuanya panca indera kita ini akan disoal, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Isra ayat 36. Dan jangan kamu berkata-kata ataupun mengucapkan sesuatu perkataan yang ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak mengetahuinya, yang kamu tidak ada maklumat mengenainya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan akal fikiran, semuanya itu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Bermakna di hari akhirat nanti kita akan diambil tanggungjawab di atas apa yang kita gunakan masa dunia ini. Walaupun tidak penat pun kita pasang telinga mendengar, tetapi akan dipersoalkan. Walaupun tak penat mata kita mandang situ, mandang sini, tapi akan dipersoalkan. Apatah lagi perkara perbuatan itu yang memenatkan, gunakan kederak tenaga kita, kaki tangan kita dan sebagainya. Kalau serengan pendengaran kita yang tak payah guna tenaga yang banyak pun akan disoal. Penglihatan kita yang kita sedia melihatnya, tetapi semuanya itu akan dipersoalkan. Itulah hitungan amalan yang paling menakutkan di hari akhirat nanti. Subhanallah. Oleh itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita menggunakan panca indera kita ini, sama ada penglihatan kita, pendengaran kita, kerana ia akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri yang lalu, penglihatan bukan semata-mata melihat, tetapi ia bersambung terus dengan akal fikiran kita, dengan perasaan kita, dengan emosi dan sebagainya. Begitu juga pendengaran kita akan bersambung dengan akal fikiran kita, bersambung dengan seluruh anggota kita. Kita mendengar sesuatu berita, kadang-kadang berita itu menyedihkan, maka wajah kita mula muram. Air mata telah menggenangkan, air mata di kelopak. Dan perasaan sedih dan sugul menyelubungi seluruh badan kita. Kerana telinga mendengar suatu berita yang menyedihkan. Begitu juga telinga mendengar satu berita yang menggembirakan, maka wajah kita pun mula menunjukkan reaksi yang ceria, tubuh kita menjadi semangat dan sebagainya, kerana pendengaran. Bermakna ada hubung kait dengan emosi dan tindak tanduk kita. Bermakna pendengaran bukan sesuatu yang sia-sia, ataupun bukan benda tu remeh ataupun dipermain-mainkan. Ini menunjukkan satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu penglihatan dan pendengaran, tetapi sedikit daripada kalangan kamu yang bersyukur. Oleh itulah Imam Ghazali rahimahullah mengarang ataupun mengumpulkan satu bab berkaitan dengan penggunaan panca indera ini. Itu juga ulama-ulama ilmu tasawuf telah mengupas ataupun menghuraikan dengan panjang lebar tentang apakah peranan dan fungsi pendengaran kita ini.
Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi musannif pengarang kitab kita ni kata, kamu kena ambil tahu, ketahui olehmu makna kamu kena ambil tahu, kamu kena beri perhatian bahawasanya telinga Allah Ta'ala jadikan untuk kamu itu kerana untuk faedah kehidupan dunia dan faedah untuk akhirat. Ia ada faedah je. Maka setengah daripada segala faedahnya bangsa dunia berseronok-seronok ataupun bersedap-sedap dengan yang dengar dan yang menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar, dan setengah daripada segala faedahnya bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah dunia itu kita dengar sesuatu yang mendatangkan maklumat. Mendengar misalnya percakapan, kita berkomunikasi. Kita pergi ke pasar, maka kita dengar. Kita nak akad jual beli, nak berkomunikasi, nak berunding harga, berjual beli, perlukan pada pendengaran kita. Maka itu penting. Beritahukan harganya berapa, kita jual, kita beli. Maka semuanya itu ada faedah dengan pendengaran kita. Begitu juga dengan kita dapat maklumat-maklumat, berita-berita disampaikan juga untuk perkembangan kehidupan dunia ini. Ada faedahnya. Dan begitu juga kata dia dengan bangsa akhirat itu, pendengaran kita gunakan untuk dengar Al-Quran dibaca. Dan hadis-hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat. Bagaimana kita sekarang, dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis Nabi, di mana kedengaran semua itu dalam majlis ilmu, di majlis-majlis hiburan tak dibacakan ayat Quran, tak dibacakan hadis-hadis Nabi di sana. Di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat konsert sebagainya tak akan temui. Maka tempat-tempat yang baik adanya benda-benda manfaat untuk telinga pendengaran kita. Jadi dengan mendengar Al-Quranul Karim dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Kerana kebanyakan faedah melihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah mendengar itu bangsa akhirat. Kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Sebab itu kata musannif pengarang kitab kita ini, iaitu orang yang buta lebih afdal ataupun lebih banyak manfaat yang dia dapat berbanding orang yang tuli. Ini memandangkan pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Walaupun penglihatan penting. Misalnya saya belajar di Mesir, guru-guru saya ramai yang buta. Para syekh buta. Tetapi mereka hafal Quran. Mereka mahir dengan kitab-kitab ilmu-ilmu agama. Dan mufti kerajaan Saudi satu ketika dahulu juga seorang yang buta. Begitu jugalah pensyarah-pensyarah Universiti Azhar dan ramai lagi, mereka orang yang buta. Tapi pendengaran mereka sangat tajam. Masih ingat lagi saya, di masa kita belajar, ada seorang guru yang bernama Nafi'. Nafi' ini seorang ulama qiraat yang sangat masyhur. Imam Nafi'. Imam Nafi' ini la yasma'una al-buq.
La yasma'unal buk, maknanya dia tak dengar, walaupun gendang dipalu di telinga dia, dia tak dengar. Walaupun serunai ditiup di telinga dia, dia tak dengar sedikit pun. Tetapi bila baca Quran, walaupun perlahan, dia boleh dengar. Ilmu-ilmu agama, dia boleh dengar dan dia boleh faham. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Nafi'. Yang dia dengar benda-benda yang berfaedah sahaja. Benda tidak berfaedah, langsung dia tidak mendengarnya. Subhanallah. Bila gambarkan di sini ialah pendengaran itu adalah maklumat penting dalam kehidupan kita. Walaupun kita pejam mata, tapi kita boleh dengar ilmu guru mengajar. Guru sedang mengajar, kita dengar ayat-ayat Quran dibaca, hadis-hadis Nabi dibaca, kita boleh faham. Tetapi kalau kita tutup telinga dan kita membukakan mata, tapi telinga kita sumbat dengan jari, tak tahu apa pun. Dia dapat melihat mulut yang terkumat-kumit dan sebagainya, dia tak faham. Oleh itu, kata pengarang kitab kita ini, ialah pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Mandangkan orang yang mendengar itu lebih dapat banyak maklumat daripada melihat. Subhanallah. Jadi, bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang larang. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah yang mengurniakan pendengaran kepada kita ini, maka gunalah pendengaran kita ini untuk mendengar benda-benda yang baik-baik, yang bermanfaat. Jangan sekali-kali menggunakan pendengaran ini untuk benda-benda yang dilarang oleh Allah. Mendengarkan fitnah, umpat, adu domba, banyak lagi lah. Fitnah. Allah Ta'ala pun nyatakan bahawa in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila kamu datang pada kamu seorang membawa berita, seorang yang fasik datang bawa berita kepada kamu, adalah kamu tabayyun, kamu siasat, adalah kamu perhatikan kesahihan kebenaran berita di bawah itu. Dibimbangi, kamu bertindak menyebabkan berlakunya kezaliman ataupun berlaku ketidakadilan kepada orang yang dihukumkan dengan tanpa usul periksa itu, maka kamu akan menyesal. Maka pendengaran ini perlu dijaga, kawal, tapis daripada mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Kata di sini, cuba hindarkanlah diri kamu daripada mendengar sesuatu yang dosa. Orang mengumpat, kita hindarkan, jangan pergi dekat. Orang yang sedang menghina-hinakan agama Islam, jangan duduk sekali. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Sekiranya kamu mendengar orang yang menghina-hina agama Allah Ta'ala, maka jangan kamu duduk sekali dengan mereka. Kau beredar daripada situ. Kau kena beredar daripada situ. Yang mana kecuali mereka dah ubah topik, maka kamu boleh duduk sama-sama mereka. Selagi mana mereka berterusan melahirkan kata-kata yang memfitnah, mengumpat dan sebagainya, kamu beredarkan daripada situ. Jangan duduk sama-sama mereka. Jika tidak, kamu akan bersama-sama menanggung dosa. Jadi menunjukkan pendengaran kita ini sangat penting dan akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Begitu juga persaksian.
Seorang yang tuli ataupun tak dengar pendengaran dia tak jelas, maka dia tak boleh jadi saksi. Orang menjadi saksi ni mesti penglihatannya jelas, pendengarannya jelas, boleh jadi saksi. Sebab dia bersaksi bahawa sesuatu isu, sesuatu perkara itu dengan jelas. Subhanallah. Dan nyatakan di sini, kamu kawal pendengaran kamu daripada mendengar suara perempuan. Maksud di sini ialah suara perempuan yang menggoda. Suara perempuan yang mengasyikkan. Sebab itu, ibu-ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak sekalian, hati-hatilah bila kita berbicara dengan orang lain di luar sana. Jangan sampai kita menggunakan suara lunak kita yang boleh mempersonakan orang. Ramai orang yang keasyikan dengar suara perempuan, dia pun berkhayal-khayal sebagainya. Menyebabkan dia hilang pertimbangan kerana dengar suara perempuan yang sengaja dilembut-lembutkan. Maka hati-hatilah bimbang dengan pendengaran ini boleh menyebabkan khayal-khayal. Subhanallah. Gambarkan bahawa pendengaran ini suatu perkara yang penting. Suara itu penting. Suara dah ada hubung kait dengan pendengaran. Sebab kita bercakap ada satu gelombang. Ada frekuensi gelombang di udara yang menyebabkan telinga kita memerangkap gelombang bunyi itu. Dan gelombang bunyi pula akan masuk ditangkap oleh cuping telinga kita. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan cuping telinga kita ini ada lurah-lurah macam ini. Dan satu pusaran yang boleh memerangkapkan bunyi masuk dalam telinga dan terus dihantar ke dalam rongga telinga kita. Dan di sana ada satu gegendang telinga yang lembut, yang sangat sensitif dengan gelombang bunyi. Kemudian hantar kepada saraf-saraf yang lain, hantar ke otak dan sebagainya. Kalau kita tengoklah bagaimana orang gunakan sistem turbo misalnya. Sistem turbo dia ada satu pusaran angin. Itu juga kita tengok laras senapang. Dalam laras senapang itu, lubang itu dia pusaran. Kerana angin ataupun peluru yang keluar itu dengan begitu tajam dan tepat pada sasaran. Itu juga Allah jadikan pada telinga ini ada pusaran. Yang dia merangkap bunyi dan terus dia boleh fokus hantarkan dengan gelombang itu ke dalam rongga telinga dan menyebabkan pendengaran kita menjadi jelas. Subhanallah. Kenapa telinga ni tidak macam seperti piring, seperti pinggan, leseh begitu? Ini ada hikmahnya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian mengaji dalam bab ini, bab keunikan panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan ini, nescaya kita akan bersyukur atas kurniaan Allah. Baik itu dari segi fizikal, cuping telinga kita ataupun kelopak telinga kita ini ada manfaatnya. Setiap lurah-lurahnya, setiap saraf-sarafnya besar pengertiannya pada penciptaan manusia ini. Subhanallah. Oleh itu, kita mesti menggunakan panca indera dengan sebaik-baik. Bukan sahaja orang lelaki kena kawal pendengaran ni, orang perempuan pun kena kawal juga. Ramai kita tengok pendengaran ramai orang jadi tergila-gilakan suara tu. Saya masih ingat dulu orang tua ada bercakap tentang kemerduan suara Ummi Kalsum misalnya. Penyanyi Mesir. Ummi Kalsum dia mendendangkan lagu dia 2 jam, 3 jam. Berbanding dengan lagu-lagu Melayu ni, satu lagu 3-4 minit sahaja. Yang paling lama lagu yang kita dengar ialah lagu Hindustan. Ada 5-6 minit satu lagu. Tetapi Ummi Kalsum dia boleh nyanyikan lagu dia selama 2 jam, 3 jam. Tanpa henti. Dia menggunakan nada suara dia
menyebabkan pendengar semua terpaku dan tak bergerak. Mata pun tidak terkebil, mata tu hanya fokus kepada penyanyi tersebut. Nak gambarkan bahawa suara yang terus masuk ke telinga pendengar menyebabkan mereka kaku, yang lapar tak berasa lapar, yang dahaga tak berasa dahaga, yang mengantuk tidak mengantuk kerana suara dan didengari oleh telinga-telinga yang memberi perhatian. Inilah gambarkan bahawa pentingnya suara itu. Begitu juga dengan Al-Quran Karim bila dibacakan, maka kemerduannya itu ataupun keasyikan bacaan itu menyebabkan terpegun. Lihat sajalah bila imam-imam tarawih baca Quran dengan suara yang merdu, bacaan yang baik, maka telinga kita beri perhatian dengan sebaik-baik. Subhanallah. Yang mana nyatakan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikurniakan oleh Allah Ta'ala kemerduan suara. Apabila baginda Nabi Daud baca kitab Zabur, maka semuanya terpegun mendengar dengan sebaik-baiknya, sehingga kan burung yang berterbangan itu jatuh. Burung yang sedang terbang itu asyik dan khayal dan tak jadi nak berkebaskan, tak jadi nak mengebarkan sayapnya dan jatuh bubak-bubak kata burung tu kerana mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan memanggil, akan menjemput Nabi Daud alaihissalam baca kitab Zabur di hadapan ahli syurga. Bila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, ada satu ketikanya mereka akan dijemput satu majlis yang mana Nabi Daud akan memperdengarkan surah ataupun memperdengarkan kitab Zabur. Semua pendengar akan terpegun dan berasa nikmat dengan mendengarkan bacaan Nabi Daud. Bila selesai Nabi Daud baca kitab Taurat dan baca kitab Zabur, dijemputkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kala itu Nabi kita memperdengarkan bacaan Al-Quran surah Yasin. Di kala itu ketika Nabi baca surah Yasin, maka semua terpegun, lagi merdu, lagi lazat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Yasin. InsyaAllah doalah agar kita semua termasuk dalam kalangan mereka berada dalam majlis itu sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan. Tuan-tuan sidang pendengar, penonton yang saya kasihi sekalian, nikmat pendengar ni satu nikmat. Allah Ta'ala Maha Berkuasa menjadikan suara ini berbeza-beza. Suara orang lelaki macam ini. Semua suara lelaki dapat dapat ada perbezaannya. Walaupun ditiru, mesti ada getaran suara. Sebab itu, di antara pengecaman suara, ada satu alat boleh. Boleh. Apa ni suara? Kita gunakan key kunci. Kunci kereta kita beri keluarkan suara, dia boleh lock dan boleh buka. Pintu rumah ada. Pergi telefon kita guna suara, boleh buka dengan menggunakan suara kita. Bermakna pengecaman suara kita yang berbeza-beza Allah Ta'ala jadikan. Dan pendengaran kita juga dengan kenikmatan berlain suara itu. Suami dengar suara isteri, isteri mendengar suara suami, mendengar suara anak-anak. Anak kita 5-6 orang, semuanya berlainan suaranya. Percakapannya, hilau tawanya, tangis sedu sedannya, semua kita dapat rasai betapa
keunikan suara-suara ini. Betapa maha kayanya Allah Ta'ala menciptakan kelainan suara dan kita telinga dapat mendengar, dapat membezakan suara-suara itu. Ini suatu nikmat sebenarnya. Jika kata sama orang dengan muzik misalnya, ada yang gendang bunyi macam ni, ada gitar, ada seruling, ada serunai, semua ni berbeza-beza bunyi yang bila diadunkan mengeluarkan satu suara yang sangat merdu didengar. Begitu juga nyatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam syurga nanti, apabila ahli syurga ingin mendengarkan suatu bunyian, nak dengarkan muzik, maka Allah Ta'ala tiupkan angin dalam syurga. Angin dalam syurga akan bertiup dan menggoyang-goyangkan daun-daun syurga, bergesel-gesel sama daun itu mengeluarkan bunyi sangat-sangat merdu, sangat-sangat asyik. Ini menunjukkan bahawa pentingnya pendengaran, agar pendengaran kita ini akan berterusan sampai ke akhirat, sampai ke syurga Allah Ta'ala. Mendengar benda-benda yang baik. Oleh itu, tuan-tuan sahabat sekalian, ahli neraka pula mereka tak akan dengar dah kemerduan suara-suara. Ahli neraka akan hanya mereka mendengar suara tangisan, raungan dan pekikan. Itu saja suara yang mereka dengar dalam neraka nanti. Mereka hanya mendengar suara raungan demi raungan, teriakan demi teriakan, sumpah serana dan semua perkataan yang sangat menyakitkan hati. Badannya azab, perasaannya azab, kata-kata yang azab, pendengaran yang azab, penglihatan yang azab, segala-galanya azab, wal'ayyazbillah min zalik. Oleh itu, orang yang baik-baik sentiasa menggunakan perkataan yang baik-baik. Orang yang baik-baik akan mendengarkan pendengaran, menggunakan telinga mendengar benda-benda yang baik-baik. Jauhilah sesuatu yang diharamkan Allah kerana benda itu boleh membawakan kebinasaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, kata dia, seperti hendaklah kamu jauhi daripada mendengar perkara fitnah, seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, seperti serunai, gendang, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jangan kamu terpengaruh. Walaupun ada orang yang kata boleh kena dengar muzik, boleh menenangkan jiwa sebenarnya. Ada orang yang mengeluarkan pandangan begitu. Antara orang bagi motivasi, dia kata sebenarnya dengan kita mendengar bunyi-bunyian, serunai dan sebagainya itu boleh menenangkan jiwa. Itu pandangan mereka. Dari sudut Islam bukan itu ketenangan sebenarnya. Pernah dibuat kajian. Saya dengar daripada arwah Datuk Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus, Datuk Ismail Kamus dalam ceramah dia. Dia kata pendengaran kita ni, bila kita dengar, misalnya kita bukan earphone di telinga ni, dengarkan muzik yang kuat, muzik yang kuat, menyebabkan saraf-saraf yang dalam telinga kita terputus, dalam saraf-saraf dalam kepala kita akan terputus dan menyebabkan jadi lemah. Jadi ingatan, jadi fikiran kita dah tak sensitif lagi dah. Pernah ketika saya di Mesir, dibuat kajian tentang pokok. Pokok, 3 jenis pokok. Ini macam 3 pasu, pokok 3 pasu, macam pokok bunga raya lah. Kalau kita kata pokok ni. Yang satu pokok ni diserkup dengan balang kaca. Dengan balang kaca, sekuk saja. Pasu yang kedua disekut dengan balang kaca, ada speaker box. Speaker box dia letak dalam balang kaca, dihadapkan betul-betul kepada pokok bunga itu.
Dan satu lagi, pokok dibiarkan, tak diserkupkan dengan balang kaca. Sekarang dia pasang music rock, music rock. Dum dum dia pasang selama 1 jam. Kemudian ada alat dia mari cek daun-daun pokok. Pokok yang diserkut dengan balang tak ada box speaker, okey je. Pokok yang tak diserkut dengan balang kaca, okey je. Tapi pokok yang diserkut dengan balang kaca dan ada dihadapkan box speaker kepadanya telah mulai layu. Layu dan daun pun nampak dah lembik dan layu. Okay, dia sambung lagi dom music selama 3 jam dan daun tu dapati sel-selnya banyak telah mati. Ini gambarkan bahawa muzik pokok boleh mematikan sel-sel pokok itu. Maka para doktor menyatakan bagaimana, cuba kamu bayangkan, bagaimana jika pendengaran ini diserkup dengan earphone dan dipasangnya muzik yang berlebih-lebihan menyebabkan sel-sel yang sensitif akan mati dalam telinga kita ni. Dah sensitif lagi dah. Dah disumbat dengan muzik siang dan malam, maka tak sensitif dengan seruan azan, dah tak sensitif lagi dengan baca Quran. Baca Quran ni dah menyampah dah. Dia tak mahu dengar. Sebab dia dah biasa dengarkan muzik. Kita dengarkan dulu satu heavy metal, heavy metal misalnya. Heavy metal ni satu mereka dengar muzik yang menggila-gila kan. Kan rosak ramai remaja yang dengar muzik ni kuat berlebih-lebihan ini. Subhanallah. Jadi ketahuilah bahawasanya pendengaran yang dikurniakan Allah Ta'ala ini sangat penting. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Maka kerana perkataannya itu menyalahi akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengaran engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Peliharalah kamu masa hidup dunia, jaga. Ini amanah Allah. Amanah Allah sebenarnya pendengaran kita, mata, semuanya anggotanya amanah Allah. Bagaimana misalnya? Kalau saya pinjam kenderaan, misalnya saya minta dengan salah seorang daripada rakan-rakan, misal saya pinjam kereta moderator lah. Kak Nun, saya nak pinjam kereta sekejap, saya nak pergi ke Kota Baru. Bila saya dah pinjam kereta ni, pagi saya pinjam, nanti 3 hari yang ketiga saya bawa hantar. Hari yang ketiga, saya dah hantar itu, tayarnya kemik, cerminnya pecah, minyaknya kering, semuanya cala-cala dan rosak teruk. Apa ni, Kak Nun mesti marah dengan saya. Awak pinjam kereta saya, ni macam ni kereta saya. Awak rosak kan? Kalau awak guna dengan sebaik-baiknya kan saya tak marah. Begitulah juga. Allah Ta'ala berikan pendengaran pada kita ini tujuan apa? Untuk dengarkan nasihat yang baik dengan Quran, dengan hadis. Tapi kita pergi rosakkan dengan mendengarkan benda-benda yang najis, dosa-dosa najis dosa itu. Kita gunakan mata, gunakan kaki tangan, semua ke arah maksiat. Mesti Allah marah bila kita kembali pada Allah Ta'ala. Maka begitulah umpamaan. Segala benda yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan tanya. Bila kita gunakan sebaik-baiknya, kita akan mendapat ganjaran yang baik. Bila kita salah gunakan benda itu, akan mendapat pembalasan yang sewajar. Oleh itu, kata dia, peliharalah pendengaran daripada mendengar benda-benda keji, benda yang sia-sia. Kerana mereka menuntut dengar, bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Orang yang dengar tu sama, dia dapat dosa. Orang yang buat jahat, orang yang sedang mengumpat, kita pergi tumpang dengar, dapat dosa juga.
orang yang bercakap yang benda yang lara-lara, dapat dosa juga. Jadi kita tumpang dengar saja boleh menyebabkan kita ni bersekutu atau berpakat dapat dosa saham yang sama. Yang haram itu. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was di dalam hati. Dengarkan benda keji, benda sia-sia itu menyebabkan hati menjadi keras. Hati kita dah tak yakin. Dah tak yakin. Sebab banyak bercampur dengan benda-benda kotor. Solat kita tak khusyuk kalau kita dengar benda-benda lara. Hati kita menjadi keras. Yang mana al-kalamu ghairu zikrullahi ta'ala qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nas ila Allahi al-qalbul qasi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya segala perkataan yang tidak membawa kepada kamu ingatkan Allah, maka menyebabkan hati kamu jadi keras. Dan ketahuilah bahawa orang yang paling jauh dengan Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya keras. Mana hati menjadi keras kerana pendengaran kita, dengar benda yang tak berfaedah, benda yang dosa. Hati menjadi keras dan was-was. Solat tidak khusyuk, malas baca Quran, malas zikrullah. Kerana hati kita dah mula keras. Subhanallah. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Kalaulah kita makan, minum pun ada yang makanan sihat, makanan berkhasiat, makanan yang datangkan penyakit. Itu juga telinga kita pun pendengaran. Kita dengar ni ada yang manfaat, ada yang mudarat pada kita, walaupun hanya dengar, tapi macam makanan yang beracun boleh mendatangkan penyakit. Itu juga pendengaran kita. Kita dengar ni kena pilih-pilih, jangan main dengar je. Kena hindarkan benda-benda yang tidak berfaedah. Subhanallah. Jadi sikit lagi. Kerana makan itu hilang ia dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan memakan julak sebagainya. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalan ia dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Dia kata dia kalau makanan tu keluar, okey je makan-makan, dia keluar lah. Kalau yang susah keluar pun makan julak atau lawas buang air, dia keluar habis. Dengan buang air kecil, buang air besar, habis lah. Dia tak kekal dalam usus. Tetapi ingat, pendengaran yang kamu dengar itu dia kekal dalam ingatan kamu. Kadang-kadang kita ingat benda tu, kita dengar benda tu 10 tahun yang lalu. Masih ingat hingga sekarang. Bagaimana jika benda tu dosa? Fitnah. Kita termakan fitnah, terdengar fitnah. Apa kita tak percaya hingga sekarang tu? Dendam dengan orang tu, dendam dengan orang ini. Kerana kita dengar berita palsu. Jadi ini bahaya. Lagi bahaya kita dengar daripada makan itu. Kadang-kadang kita makan itu, dikata dia keluar. Tapi pendengaran kamu boleh menimbulkan permusuhan dan perbalahan, berkekalan. Dan jiwa kamu pun tidak akan tenang. Kerana pendengaran kamu yang tidak betul, suka dengar benda-benda tidak betul. Sebab itu, orang mulut, jaga mulut. Jaga mulut kita daripada mengeluarkan kata-kata yang dosa. Dan telinga, jaga. Mata juga jaga. Selamat. Jadi maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Hati-hati, kata dia. Semua itu akan ditanya. Pendengaran kamu, penglihatan dan akal fikiran kamu, semua akan ditanya di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita pilih mendengar perkara yang baik-baik. Sebaiknya kita memilih makanan yang halal, halalan tayyibah. Kalau makanan pun kita pilih makanan yang lazat, yang berkhasiat, makanan yang bersih dan sebagainya. Maka pendengaran pun kita kena pilih juga dengar-dengar. Jangan dengar sembarangan, kerana ia boleh meracunkan fikiran kita, merosakkan iman kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita semua dapat menjaga anggota dengan sebaik-baiknya dan sentiasa beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang nak bertanya Ustaz kan? Ya, Dipersilakan. Mungkin ada yang nak bertanya. Boleh Ustaz ya? boleh insyaAllah. Kita buka 1-2 soalan. Dipersilakan bagi yang nak bertanya. Sebarang kemusykilan. Ada satu soalan, Ustaz boleh mungkin Ustaz boleh tolong jawab soalan pada Pak Rosni yang pada pukul 8.30 pagi tadi. InsyaAllah. Okey Ustaz, mungkin masih ada lah Pak Rosni ya. Dia nak bertanya apa hukumnya kita berguru dengan seorang ustazah warga asing yang tak bertauliah tu. Boleh ke teruskan belajar sedangkan kadang-kadang kita meragui cara dia mengajar kami? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih. Sama sekali guru mesti guru yang mursyid. Yang mursyid, yang guru yang wara, yang faham tentang agama. Masalah tauliah itu urusan pihak berkuasa lah mengeluarkan tauliah. Memastikan bahawa ajaran yang disampaikan itu tidak menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Maka pihak berkuasa keluarkan tauliah. Baik, menyatakan bahawa kalaulah seorang itu menyampaikan agama ataupun pengajaran yang bercanggah dengan agama, bercanggah dengan kebenaran Islam, maka kena hindarkanlah. Jangan dengar, sebabnya boleh mencelarukan. Jadi, saya nak nyatakan bahawa guru yang menyampaikan, kena dengar dulu lah apa yang disampaikan, mesej apa yang disampaikan itu. Kalaulah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka banyak fahaman-fahaman yang bercelaru dalam masyarakat sekarang. Ada mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan dan sebagainya. Maka hati-hati. Itu juga kita sebagai pendakwah ini mesti dakwah ke jalan Allah. Jangan ada kepentingan diri ataupun ada tujuan lain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang tujuan baik kerana Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Di kesimpulannya, kalau guru yang mengajar itu suatu ilmu yang mengelirukan, maka baik hindarilah. Kita dapat rasai bahasa ini sampai ni macam tak betul lah ilmu ini beritahu ni, canggah. Jadi kita boleh cari pandangan lebih tepat. Tapi kalau dalam bab fiqh itu ada banyak khilaf, ada yang khilaf, ada yang lebih rajih, ada yang pandangan-pandangan yang berbeza itu dalam bab fiqh. Ada pandangan mazhab-mazhab. Tapi dalam bab akidah tak boleh nak berseleweng daripada ajaran sunnah wal jamaah. Itu sahaja. Okey, nampaknya setakat itu sahaja soalannya. Terima kasih soalan yang bertanya Pak Rosni. Dan ada lagi, adakah lagi soalan? Rasanya dah tak ada kan?
Okey, baiklah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Fikri atas perusahaan ilmu ini, perbincangan mengenai memelihara pendengaran yang mana dalam menjaga salah satu panca indera itu telinga, yang mana Allah SWT mencipta diri pendengaran ini untuk manusia bagi menambah nikmat kepada hamba-Nya. Dan yang ingin mencari redha Allah SWT perlulah sentiasa memelihara setiap pemberiannya dan menjaga nikmat ini supaya kelak di mahsyar nanti kita tidak dipertanggungjawabkan atas kelalaian serta kejahilan sendiri. Semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasih kepada penaja dan penyumbang majlis ilmu ini. Semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu ini. Dan dengan ini saya serahkan kepada Ustaz Ustaz Fikri bagi menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjumpaan kami pada kali ini perjumpaan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.